Ada lagi. Ahmad Ainuddin. Adakah ada akta hibah? Apa kaitan antara Perlembagaan Persekutuan dan enakmen pentadbiran agama Islam negeri? Mungkin soalan ini sesuai kepada Tuan Temizi sebagai pengamal undang-undang. Kita tidak ada akta hibah dan enakmen hibah pun kita tak ada. Cumanya perkara hibah ini kita tafsirkan dia sebagai bidang kuasa negeri berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Jadual 9. Senarai negeri itu dia ada sebut perkataan alang semasa hidup. Alang semasa hidup kan. Alang ni orang zaman dulu kot. Perkataan alang. Alang tu maknanya pemberian semasa hidup lah. Dan pemberian semasa hidup itu ditafsirkan sebagai hibah. Oleh hal yang demikian, hibah termasuk di dalam jurisdiction ataupun bidang kuasa negeri. Jadi sebab itulah kalau berkaitan dengan isu-isu sama ada hibah itu sah ataupun hibah itu tidak sah, ataupun penarikan balik hibah ataupun hibah secara lisan yang memerlukan pembuktian saksi dan sebagainya, sirah dia macam mana, qabatnya, rukun apa semua, kita pergi kepada mahkamah syariah untuk mahkamah syariah sahkan hibah itu. Cumanya kalaulah kita katakan ada pun perundangan mengenai hibah, yang adanya hanyalah hibah takaful. Sebab hibah takaful tu dikanunkan di dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam Jadual 10. Disebut bahawasanya manfaat takaful itu boleh diberi secara hibah bersyarat. Ada perkataan hibah kat situ. Jadi kita tak pernah challenge hibah tu kenapa diberi kepada federal. Sebab dia kata itu perkhidmatan kewangan bawah federal. Tapi kalau nak challenge boleh jugalah Panadol mahal sikit lah. Sebab kan hibah takaful dia bagi kat isteri, jadi ayah dia tak puas hati lah. Sebab menantu tak ngam kan. Boleh tapi tak tahulah menang ke kalah sebab dia bawa Akta Perkhidmatan Kewangan Islam. Tapi ada perkataan hibah. Sedangkan hibah adalah subjek matter negeri. Tapi kalau nak challenge dia akan jadi satu perkara yang kita digest the law lah maknanya. Cumanya saya prefer sekiranya kita buat enactment ataupun akta hibah supaya kita boleh tackle isu hibah yang lain, termasuk isu hibah amanah ni lah. Hibah amanah ni pun dia jadi isu sebab dia hybrid di antara hibah amanah, yang mana hibah bawah negeri tapi amanah bawah persekutuan. Jadi hibah amanah tabung haji, kalau saya boleh sebut sikit, dia tak jadi isu sangat sebab kita tabung haji menggunakan hibah mutlak. Macam konsep tadi, kalaulah penerima hibah meninggal, dia jadi pusaka penerima hibah. Berlainan dengan hibah amanah di PNB, amanah saham nasional, amanah saham ini, saya nak kritik institusi lain. Cuma orang di luar sana kadang-kadang dia perlu faham. Walaupun istilah yang sama, hibah amanah, tapi dia berbeza. Penamaan, nama penamaan tapi berbeza. Hibah amanah tapi berbeza sebab polisi, different institution, different policy. So hibah amanah di ASN atau SB, kalau penerima meninggal dulu, hibah tu terbatal. So duit ASN, SB dapat lagi kepada pendeposit tadi. Dia boleh hibahkan pula kepada isteri baru. Tapi kalau di tabung haji, dia dah hibah kepada isteri dia meninggal, pusaka kepada cucu dia lah ataupun kepada menantu dia lah. So hibah amanah di tabung haji ni dia tidak ada dia minimum lah dia punya risiko untuk ditentang. Tapi kalau hibah amanah ini ditentang, dibawa litigasi, dia akan jadi confused lah sebab hibah bawah negeri, amanah itu bawah federal. So nak pergi mahkamah syariah tak pergi mahkamah sivil. Setakat saya kaji kes belum ada lah yang diputuskan isu hibah amanah ni. Jadi sebab itulah kita belum ada, tapi lebih baik kita ada supaya kita boleh tackle banyak isu hibah ni, termasuk isu hibah tanah bercagar dan lain-lain lah. Allah alam. Okey, terima kasih Tuan Temizi. Ada lagi soalan terakhir saya rasa. Ada panggilan. Okey, pemanggil. Silakan Puan. Soalan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Azlina daripada Tabung Haji Teluk Intan. Ya, silakan. Assalamualaikum, saya Nur Azlina daripada Tabung Haji Teluk Intan. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya kan, macam kita kan ada 4 institusi untuk dapatkan
Assalamualaikum. Okey, saya nak bertanya. Kan kita ada 4 institusi untuk dapatkan surat kuasa kan? Antaranya Mahkamah Syariah, Sivil. So antara institusi ni yang mana yang dapat mempercepatkan urusan pusaka untuk buat tentang pusaka ni, mempercepatkan urusan pendeposit lah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas soalan. Kita ada sikit masa je lagi Tuan Turi, mungkin nak Itulah. Tuan Turi dah sentuh tadi awal. Mana pula yang cepat dia kata? Untuk dapatkan surat kuasa mentadbir untuk uruskan pusaka tu, walaupun 4 institusi, sebenarnya 3 saja yang ada kuasa untuk bagi surat kuasa mentadbir, itu sama ada Amanah Raya ataupun unit pembahagian pusaka kecil ataupun Mahkamah Tinggi Sivil. Mahkamah Syariah dia tidak ada kuasa untuk mengeluarkan surat kuasa mentadbir kecuali Mahkamah Tinggi Syariah di Sabah, sebab Sabah ni dia Borneo, dia dapat kuasa daripada Mahkamah Anak Negeri, dia land ordinance Sabah. Kita tak payah bincang lah. So dia soalan dia cepat tak cepat tu sebenarnya dia bergantung kepada aset pusaka tu. Dia bukan masalah cepat tak cepat. Kalau aset pusaka tu hanya melibatkan harta alih sahaja, tak lebih daripada 600,000, kita pergi kepada Amanah Raya lah. Amanah Raya antara yang tercepat juga sebenarnya, sebab dia simple. Kita panggil pusaka ringkas sebab dia harta alih je kan. Tapi kalau dia ada tanah juga, nak tak nak kita kena pergi ke pusaka kecil lah. Cumanya contohnya dia ada tanah tapi bawah 2 juta. Bawah 2 juta. Sepatutnya yang berbidang kuasa adalah unit pembagian pusaka kecil. Tetapi kalaulah dia nak tunggu queue di unit pembagian pusaka kecil, walaupun bawah 2 juta, dia boleh bawa ke Mahkamah Tinggi jugalah. Mahkamah Tinggi dengan yuran sedikit tinggi lah. Sebab dari segi cepat sekarang praktisnya, sebab soalan tanya cepat. Soalan tanya cepat. Dari segi praktis untuk dapat surat kuasa mentadbir yang tidak ada penamaan. Tadilah tidak ada penamaan. Mahkamah lebih cepat daripada unit pembagian pusaka kecil. Bukan kita nak condemn pusaka kecil. Pusaka kecil ni dia tak ramai staff. Dia pun satu unit, dia bukan satu jabatan. Walaupun dia mungkin dalam proses untuk besarkan lagi. Kadang-kadang pegawai pusaka kecil ni dia berkhidmat di beberapa daerah. Hari Isnin dia dekat Pasir Mas, hari Rabu dia dekat Jeli. Walaupun berjiran, dia dekat Tanah Merah dengan Jeli, tapi Tanah Merah Jeli jauh sebenarnya. Walaupun dia daerah yang berjiran. Jadi dia buka mungkin sekali seminggu saja pejabat dia, so jadi lambat. Dia pegawai yang sama. Itu masalah di kekangan atau pencabaran di unit pusaka kecil lah. Lebih-lebih lagi sekarang, saya ingat dia baru nak proses permohonan tahun ataupun awal tahun 2020 kot, sebelum COVID. Sekarang dah 2021. Kalau mahkamah tak sampai sebulan kita dapat date dah. Tapi maknanya kalaulah bawah 2 juta harta yang melibatkan harta tak alih tadi, boleh juga bawa ke mahkamah kalau nak cepat. Tapi yuran dengan sedikit tinggi lah, sebab mahkamah dia prosedur dia 2 lapis. Kita kena buat pentadbir dulu, kemudian barulah distribution order. Kalau di pusaka kecil tu dia lebih cepat sebab kita boleh tu dia dapat borang pembahagian, borang E. Cuma sebab soalan tanya cepat lambat tadi kan. So, situasi hari ni memang saya nampak mahkamah lebih cepat lah berbanding dengan pusaka kecil. Cuma mahkamah tinggi yuran lebih tinggi lah. Pusaka kecil yuran lebih kecil. Sebab kita tak boleh nak charge pusaka kecil tinggi, sebab dalam akta pusaka kecil yuran untuk peguam di pusaka kecil tidak boleh melebihi taraf kes di Mahkamah Magistrate. Sekarang dia ada section 31 tu. Jadi kita tak boleh nak charge mengikut High Court lah, sebab dia pusaka kecil. Ada pecah rahsia. Tapi maknanya pecah lubang. Maknanya mungkin tak lebih 15,000 lah kot. Tapi kalau pusaka besar dia boleh lebih 15,000 lah, sebab dia di High Court. Tapi nak cepat kena pergi High Court lah. Kalau nak cepat kena pergi High Court lah. Itu promote diri sendiri tu. Sebab soalan tanya cepat bukan tanya mahal murah. Okey, terima kasih Tuan Ahmad Tarmizi di atas jawapan. Saya rasa tak ada lagi soalan. Ada lagi? Tak, gulung-gulung. Dan kita rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan. Boleh kita nak buat conclusion sedikit kepada ahli panel kita? Mungkin sedikit daripada Datin sebelum kita. Mungkin 30 saat kita. Okey dah. Dalam konteks sekarang ni tabung haji kita nak mempermudahkan pendeposit dengan memastikan semua pendeposit sekurang-kurangnya ada penamaan.
Jadi kalau kita lihat pada statistik semasa, daripada 5.38 juta pendeposit dewasa yang aktif pada masa ini, hanya 3.4 juta yang dah ada penamaan. Maksudnya menjadi tanggungjawab kita sebagai frontliner untuk kejar lagi 1.9 juta pendeposit yang masih lagi tidak ada penamaan. Jadi itu menjadi tanggungjawab kita semualah, anggota tabung haji, untuk educate pendeposit kita, pastikan sekurang-kurangnya ada penamaan dan pastikan penamaan itu adalah waris yang betul, yang sah daripada segi hukum syarak. Dan secara kesimpulannya, sebenarnya kalau nak takbir harta, terutamanya akaun pendeposit tabung haji ini, sebenarnya mudah, asalkan kita tak ambil mudah. InsyaAllah. Wallahualam. Tuan Tarmizi. Itulah. Bagi saya tabung haji ni, kita kena puji tabung haji kot, datang tabung haji. Bagi saya tabung haji ni dia agak terkehadapan jugalah dalam pengurusan harta. Sebab hibah amanah ni pun bukan semua institusi ada. Bukan semua institusi ada. Yang ada ialah DPMB, Amanah Saham Nasional Amanah Saham Bumi Putera, dan tabung haji terkehadapan. Dan EPF tak ada lagi. Dan semalam pun saya dihubungi oleh Bursa Malaysia. Dia pun berminat mungkin nak buat hibah amanah jugalah. Tapi dia benda-benda macam ni dia bergantung kepada penasihat syariah di setiap institusi. Dia berdasarkan polisi masing-masing. Dan bagi saya perancangan-perancangan sebegini adalah bagus untuk memudahkan pencairan harta pusaka tu, sebab kita tak nak harta jadi beku. So lagi banyak instrumen yang di create inovasi daripada suatu institusi itu lebih bagus untuk memudahkan pentadbiran harta pusaka itulah. Allah alam. Okay, terima kasih kepada Tuan Ahmad Tarmizi dan juga Datin. Saya mewakili JKPO dan Syarikat Imarah Hibah Sdn Bhd ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel pada pagi ini di atas perkongsian ilmu dan juga pengalaman. Harapan kita apa yang dikupas oleh kedua-dua ahli panel kita ini dapat dijadikan panduan kepada semua anggota TH kita, sama ada di Ibu Pejabat dan juga di seluruh Malaysia, supaya mudah kita untuk berhadapan dengan semua para pendeposit yang hadir ke kaunter untuk kita berhadapan dengan sebarang pertanyaan ataupun sebarang keraguan yang kita boleh bantu mereka dengan panduan ilmu dan pengalaman yang kita dapat kongsikan pada pagi ini. Selain itu juga saya dengan ini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada tim produksi BKP dan semua yang terlibat dalam menjayakan slot bicara kita pagi ini. Dan akhirnya saya secara peribadi mohon ampun dan maklumkan slot bicara pada pagi ini terdapat sebarang kekurangan. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salah satu daripada produk yang ditawarkan oleh pihak tabung haji adalah hibah amanah tabung haji, iaitu pemberian harta hibah amanah daripada akaun simpanan tabung haji oleh pemberi hibah amanah ataupun pendeposit tabung haji semasa dia masih hidup kepada penerima hibah amanah atas dasar kasih sayang. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar tentang kaedah ini. Pemberian ini, dia adalah pemberian secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa mengenakan sebarang balasan, tetapi akan dijalankan menerusi proses ijab kabul antara pemberi hibah amanah dan juga penerima hibah amanah. Jadi, harta hibah amanah ini akan dipegang oleh pemberi hibah amanah yang kita akan bertindak sebagai pemegang amanah dan akan diserah milikkan kepada penerima hibah amanah selepas daripada kematian pemberi hibah amanah tersebut. Jadi sekiranya timbul satu keadaan di mana penerima hibah amanah tu pula meninggal dunia pula terlebih dulu, macam mana pula keadaannya? Patutnya kita mati dulu dia terima. Ni dia pula mati dulu sebelum kita. Maka dia akan diserahkan pula kepada waris penerima hibah amanah. Jadi prosesnya akan ada diaturkan kepada saudara-saudari yang nampak teruja untuk mengetahui lebih lanjut tentang hibah amanah TH ini. Boleh terlebih dahulu kalau nak cepat kita muat turun borang permohonan hibah ataupun penamaan ini di portal rasmi tabung haji
ataupun boleh saja terus berkunjung ke pejabat-pejabat cawangan tabung haji yang berdekatan. Alhamdulillah, di seluruh tanah air kita ada 125 cawangan yang bersedia untuk menyantuni pendeposit ataupun tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan banyak kelebihan untuk kita ambil hibah amanah TH ini. Pertama